Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Moga semuanya berada dalam keadaan yang sihat walafiat lah. So, kali ni kita kembali lagi dalam segmen tazkirah dan perkongsian daripada pimpinan MPP Kedah sesi 2019-22. Okey, macam sebelum ni kami daripada pimpinan MPP Kedah dah pun adalah sesi perkongsian tazkirah ni. Tapi kali ni agak berbeza daripada sebelum ni lah. Macam sebelum ni kami tak ada tema apa-apa, tapi kali ni kami daripada pimpinan MPP ada sesi tazkirah dan perkongsian ni mengikut tema, iaitu tema berkaitan dengan sirah. Video ni ringkas je, jadi kita kalau boleh yang mana dengar video ni dan tengok video ni, tengok sampai habis lah, sebab video ni tak panjang, simple dan ringkas je, pendek je. Okay, so kali ni kita terus pada agenda, iaitu saya nak ceritakan dan berkongsi tentang pemimpin agung sepanjang zaman. Apa yang saya maksudkan pemimpin tu? Pemimpin tu ialah Nabi Muhammad SAW, iaitu baginda yang merupakan pemimpin yang agung sepanjang zaman. Seperti mana yang kita tahu, baginda diutuskan sebagai seorang Nabi dan Rasul ni bukannya untuk bangsa Arab semata-mata. Maknanya bukannya untuk bangsa Arab saja waktu dulu, tetapi baginda diutuskan menjadi seorang Nabi dan Rasul ni adalah untuk seluruh makhluk Allah di alam ni. Tapi kita kena ingat, baginda ni bukan saja seorang yang negarawan itu unggul, ahli politik yang agung, pahlawan yang hebat. Baginda bukannya macam tu je, tetapi baginda juga merupakan seorang suami dan bapa yang penyayang. Nak kata hebat tak hebatnya Nabi Muhammad ni, ada seorang ni, dia pengarang daripada barat lah, nama dia Michael Hart. Boleh search, boleh tengok dia ni siapa. Dia ni seorang pengarang daripada barat, yang mana dia ni, Michael Hart ni, dia meletakkan Nabi Muhammad sebagai manusia pada kedudukan yang paling teratas. Dia meletakkan kedudukan Nabi Muhammad ni paling teratas dan berpengaruh. Dia letak tu dalam buku dia lah. Dia kan pengarang, dia letak dalam buku dia yang bertajuk 100 Most Influential People in the World. Boleh, yang tu lebih lanjutnya boleh tengok kat Google lah. Okay, jadi kita ni sebagai manusia yang biasa ni perlulah mencontohi setiap yang ada pada diri Rasulullah ni sebagai sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan kita demi kesejahteraan di dunia dan akhirat, insyaAllah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat nanti, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak sewaktu susah dan senang. Yang tu firman Allah tu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Tu boleh rujuk dalam Al-Quran lah. Okay. Baginda mempamerkan adab dan kesopanan dalam interaksinya sama manusia. Maksudnya ketika mana baginda ni berinteraksi sesama manusia, tak kira lah sama ada kawan ke, lawan ke, bangsa beza ataupun keturunan yang beza, tapi baginda ni dia, bila mana dia berinteraksi dengan golongan-golongan tu, semuanya dalam keadaan yang sopan, yang elok je. Even dia bukan kawan ke, lawan ke sekalipun, dia masih lagi cakap dengan sopan, dengan baik. Okay. Dan Rasulullah ni juga menghiasi dirinya dengan pelbagai sifat mulia lah kan, yang macam kita tahu, seperti sifat amanah, sifat berani, sifat jujur, sifat menepati janji dan berjiwa bersih. Malah sejak kecil lagi macam kita tahu, seperti mana kita tahu, sejak kecil lagi sebelum Nabi ni diutuskan, sebelum menjadi Rasul lagi, baginda ni memang dah pamerkan diri dia tu sebagai seorang yang sifat yang jujur, sifat amanah, sehingga kan baginda ni mendapat kepercayaan daripada kaum Quraisy, dan diberikan gelaran Al-Amin. Ibnu Qayyim ada menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ni menggabungkan sifat takwa kepada Allah dengan sifat luhur. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni, sifat takwa ni dalam memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala sifat luhur tu pula dia dalam memperbaiki hubungan sesama makhluk Allah Subhanahu Taala. So dia gabung dua-dua tu. Jadi Ibnu Qayyim yang menyatakan lah, ini bermakna maksudnya bila mana takwa kepada Allah Subhanahu Taala ni dapat melahirkan seorang manusia yang taat
kepada Allah dan memiliki akhlak yang tinggi bila mana berhubung dengan Allah SWT, berhubung dengan manusia, berhubung dengan haiwan dan alam seluruhnya. Okey, Hisham bin Amir pernah bertanya kepada isteri baginda ni, iaitu Aisyah. Hisham bin Amir ni bertanya mengenai akhlak Nabi Muhammad ni lah. Aisyah menjawab, akhlak Nabi SAW ni umpama adalah Al-Quran. Ni riwayat Muslim lah. Jadi boleh cek, kalau tak percaya boleh cek dekat hadis yang mana riwayat Muslim. Jadi apa maksud sebalik dia tu, apa yang kita faham, dia nak kata isteri baginda tu beritahu akhlak Nabi ni umpama Al-Quran. So kita boleh tahulah Al-Quran ni sebuah mukjizat dan sebuah kalam yang suci, betul tak? Jadi kalau kita fikir akhlak Nabi umpama Al-Quran, maknanya akhlak Nabi ni memang cukup-cukup hebat dan cukup-cukup tinggi, sampai sama taraf dengan Al-Quran lah. Macam mana Al-Quran sucinya dan macam mana taraf tingginya Al-Quran, macam tu lah akhlak Nabi Muhammad SAW. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia. Jadi Allah SWT pun dah berfirman dalam Al-Quran bahawa akhlak Nabi Muhammad ni memang sangat tinggi dan mulia. Rasulullah ni juga berurusan dengan pelbagai ragam lah, pelbagai sikap, macam kita tahulah pelbagai sikap manusia ketika mana Nabi Muhammad SAW ni dalam usaha dia untuk menyebarkan dakwah Islam. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam tu, berdakwah, ketika mana Nabi berdakwah kan, seperti mana kita tahu, ada yang terima dengan okey, ada yang terima dengan baik, ada yang tak terima, ada yang melawan, sehingga kan ada yang cederakan Nabi, betul tak kan, yang baling batu sampai berdarah. Jadi macam mana pun Allah SWT ni didik dan menyeru Rasulullah SAW ni untuk apa? Supaya sentiasa bertolak ansur sesama mereka dan memohon pengampunan buat mereka dan mereka yang mana dah buat Rasulullah tu lah mencederakan dan sebagainya. Firman Allah SWT juga yang bermaksud, oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap kamu, dan pohonlah ampun bagi mereka, dan bermesyuaratlah sesama mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Yang tu firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat yang ke-159. Yang tu boleh cek dalam Al-Quran lah, boleh tengok tafsir ke ataupun boleh tengok maksud ayat. Jadi kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW ni bukannya bertujuan untuk kita sekadar baca, sekadar dengar, sekadar tengok kan. Bukannya hanya kita dengar. Kalau kita dengar daripada ceramah-ceramah pasal sirah ni, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kan. Kalau bukannya macam tu sepatutnya. Kalau boleh kita ni sebagai manusia biasa, kita baca balik dan kita jadikan kisah-kisah Nabi Muhammad ni sebagai contoh tauladan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagi umat Islam yang sayangkan Nabi, umat Islam ni macam kita lah kan, kita sebagai umat Islam yang sayangkan Nabi ni mestilah akan ikut ajaran apa yang baginda bawa, betul tak? Kita ni bukannya hanya solat sebagaimana Nabi solat, tetapi benda lain pun kita kena ikut juga, kita kena ambil tauladan, betul tak? Bukannya hanya sekadar solat je kita nak ikut. Jadi yang paling penting sekali akhlak lah, akhlak kan yang paling utama, betul tak? Jadi kita pun kena ikutlah apa yang Nabi bawa kepada kita, contoh-contoh yang kita boleh ikut, kita ambil dan aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Contohlah macam sekarang kan, isu yang paling besar yang kita tahu yang sekarang tengah jadi ni adalah isu akhlak lah kan. Akhlak terutamanya sekali golongan-golongan muda, tak kisahlah golongan muda, tua ke, sekarang ni akhlak kalau kita tengok balik sedih kan. Sedih sebab dia dah macam terlampau rosak dan teruk sangat, sampai tahap caci makian terhadap ulama. Sedih sebenarnya kan, sebab kita diajar untuk menghormati ulama, bukannya mencaci maki ulama, betul tak? Kita perlu hormat atas segala keputusan yang ulama dah buat dan kita perlu ikut. Jadi akhlak yang sepatutnya kita tunjukkan kepada orang luar dengan baik lah. Sebab di media sosial tu bukannya orang Islam saja, tapi orang bukan Islam pun ada. Jadi dekat situ pun orang yang bukan Islam, bila tengok orang Islam ni mencaci maki sesama saudara, ataupun yang lebih kita spesifikkan tadi,
ulama, iaitu orang atasan kita lah yang lebih berilmu daripada kita, lebih tahu pada kita, tapi kita sendiri tak hormat. Jadi sebab itulah penting kita ni dididik dan mempelajari akhlak, kena tahu akhlak apa yang kita kena improve untuk bagi jadi diri kita ni lebih baik dan mengangkat nama Islam tu dengan lebih baik dan dipandang tinggi oleh semua masyarakat. Jadi kesimpulannya apa? Pemimpin agung sepanjang zaman yang kita tahu ialah Nabi Muhammad SAW lah. Jadi kalau boleh kita yang sebagai muda-muda ni, yang mana yang sedang tengok video ni ataupun yang sedang dengar video ni, kalau boleh yang mana yang kita ke depan nanti, manalah tahu kan kita jadi pemimpin ke apa, memang kita akan jadi pemimpin. Contohnya lelaki lah, semua akan jadi pemimpin, atau yang paling kecil sekali pemimpin keluarga, betul tak? Tapi apa-apa pun kita kena ikut tauladan apa yang Nabi ajak dekat kita, supaya kehidupan kita ni lebih sejahtera, sama ada di dunia dan di akhirat. Janganlah jadi macam pemimpin yang sekarang, yang kita boleh tengok yang mana mereka ni dah tak berbalik dekat Allah SWT dan ajaran yang sepatutnya diorang ikut kan. Dah kadang-kadang kita tengok ni kadang-kadang tak kena. So benda tu kita dah sendiri nampak kan. Jadi kita ni tak naklah ikut benda yang tak sepatutnya, kita kena ikut yang benda yang baik lah. Okey, jadi cukup setakat tu dulu daripada saya untuk perkongsian pada kali ni. Maybe panjang ke pendek saya pun tak tahu, tapi saya mohon maaf kalau andai tersilap atau terkasar bahasa, dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Moga-moga pada semua yang lihat video ni dan yang dengar video ni boleh kongsikan pada orang lain atas manfaat yang ada dalam video ni, apa yang saya boleh kongsikan. Jadi harap semua dapat ambil manfaat lah untuk kita apply dalam kehidupan kita semua. Jadi insyaAllah sekadar itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana luangkan masa untuk tonton perkongsian ini. Wallahu a'lam.